Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ni, sorry dah lama tak live. Tapi hari ni, I'm trying something new, something baru hari ni. Kita cuba cahaya tutup sikit. Hari ni, saya buat live dua tempat serentak lah. Satu dekat platform yang color hitam huruf T tu. Satu lagi dekat dalam platform yang huruf F color biru. Satu huruf F, satu huruf T. Dua-dua sekali dekat yang huruf F tu I start dekat guna Facebook. Dekat F tu guna notebook. Yang huruf T tu guna telefon. So start dua sekali satu dekat belah sini, satu dekat belah sini. Okay. So mungkin nak check saat ni ada something. Okay, kita testing ni first time I try ni. So kita testing dulu. Okay ke tak? Boleh dengar ke? I hope okay, semua boleh dengar. Boleh dengar ke? Boleh Okay, Alhamdulillah. Dia orang tinggal kat tempat. I'm here kat sini. Okay, lagi sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Salam sejahtera. Minta maaf banyak-banyak. Lama. Memang lama I tak share lah. Rasanya seminggu lebih dah. Dekat platform. Dekat sini I dah share juga sekali baru-baru ni. Tapi dekat sini dah lama dah I tak share. So I'm so sorry. Dia sebenarnya nak sharing live ni bukannya senang for me bukannya senang kerana banyaklah persediaan dia yang perlu saya lakukan untuk sebelum I boleh start my live session ni lah. So pasal dalam keadaan diri saya ni pergerakan saya memang sangat restricted, susah nak gerak. Agak cerah sikit dah kalau kat belah sini. So sorry, cerah sikit dah kat sini. Saya nak minta tolong tutup sikit. Lupa lah buat sebelum ni. Sorry. Okay, then sebenarnya itulah dalam keadaan saya yang kurang sempurna dari segi fizikal ni. Jadi semuanya susah nak buat. Nak bobo telefon kat tripod ni pun struggle lah. Satu tangan nak buat, nak pasang telefon dekat tripod ni susah sangat. And then nak pakai baju pun lagi. Selalu dekat rumah memang tak pakai baju lah. So bila nak buat live tu, of course kena pakai baju semua kan. Nak pakai baju ni sorang-sorang nak pakai baju susah. That's why senang tak payah. Kat rumah tak payah pakai baju. Nak pakai baju, anak-anak kena tolong. So that's why it's so difficult lah. Memang susah, banyak cabaran dia. And then tapi actually live ni memang I can buat jugalah, because I take this very seriously kerana dengan ada live macam ni, bila saya buat live, bila buat sharing macam ni sekurang-kurangnya ianya saya dapat exposure lah kepada orang ramai yang mana yang tak kenal saya lagi ni, boleh bagi exposure bila saya bercerita pasal gardening, pasal saya punya pengalaman apa semua ni. And then exposure ni semua selalunya akan convert jadi pembeli, jadi buyers untuk my stores. Berbagai store lah, saya ada store yang color orange, store yang color hitam, store yang color biru. Itu sekarang ni ada baru lagi satu ni, store yang color merah. Yang ni local ni, Malaysia ni. Ini khas untuk industri kecil, orang-orang meniaga kecil-kecilan, orang meniaga kampung. So boleh. So itu platform barulah, itu platform color merah. Saya bantuan datang untuk terlupa sebelum start tadi nak adjust lighting dia. Bila waktu petang ni lighting tu dia hari tu dia main dekat belah sini jadi ni. So that's why itu memang saya selalu kena buat lah. Memang saya kena buat sharing macam ni kerana untuk sale macam ni lah yang convert jadi sale macam ni daripada live sharing ni. Then another thing, untuk memastikan benda ni berjaya, seperti yang pernah share sebelum ni,
sekejap. Sebelum macam yang pernah share sebelum ni, everything yang segala yang saya buat ni, saya akan usaha sekali upaya untuk memastikan ada ilmu yang akan disampaikan. Dan saya tak mau buat benda main-main, saya tak mau buat merapu, tak mau cerita benda merapu-merapu. So that's why persediaan tu penting. So persediaan for me is that I kena prepare notes untuk apa benda saya nak ceritakan, satu persatu notes one by one, ikut dia punya kronologi dia. Dan macam saya kata, saya tak mau main-main, bukan main-main. Ni I share benda yang bermanfaat. I nak benda ilmu ni akan menjadi apa, nah ilmu ni akan berguna untuk tuan-puan dan puan-puan semua. So that's why benda-benda tu memang, preparation tu memang sangat penting for me. Preparation for this setiap satu, for each one of my live session. So jadi itulah preparation dia akan memang. Ya, kenapa Koyum? Koyum panggil pasal phone ni. Ingat tadi yang sorry lah, ada gangguan sikit. Apa dia? Ingat yang semalam aku cakap ada betik yang dalam asal tu kan. Itu hari ni dia dah kena makan dengan minyak dah. Habis tu habis lah. Habis dah jatuh. Jatuh terus. Jatuh. Pecah terus, jatuh pecah terus. Tak boleh diselamatkan. Tak boleh. Apalah itu, kita anggap itu rezeki monyet tu, kita anggap itu sedekah. Okay, kita anggap tu sedekah, kita tolong tanam, dia dah berbuah, dah elok dah semua, penjaga elok itu kan. Tapi dia dah berbuah macam tu, tapi kita anggap itu kita punya sedekah dekat haiwan. Okay? Jadi, kita harap kita cuma boleh, kita harap sedekah kita tu diterima Allah SWT tu je. Okay, tak payah nak fikir, dengan insyaAllah nanti ada buah lagi. Kita anggap tu sedekah, nanti Allah akan bagi lagi banyak lagi. Okay? Alright. Ada buah petik, kena makan dengan monyet, tak apalah, kira sedekah ya. Okay, so kat mana tadi lah? Okay, jadi pasal tu lah, pasal I buat sharing ni semua ni, that's why I say tu, bendanya segalanya memang I buat betul-betul dengan serius lah, dengan betul-betul so preparation tu memang very important for me. So macam in life jugalah, apa benda yang saya buat tu semua, segalanya mesti ada preparation, perlu ada preparation, perlu ada perancangan, segalanya itu usaha kita untuk memastikan segala usaha tu berjaya. So that's why preparation untuk buat live macam ni pun saya buat. Kalau biasanya kalau petang macam ni saya nak buat live tu, daripada pagi, awal-awal pagi lepas subuh saya dah buat preparation lah, in terms of nota-nota yang apa, nota dan perkara-perkara yang akan saya ceritakan masa live session ni. And then kadang-kadang masa tak mengizinkan, jadi kerana saya kena prepare order, saya kena dia kadang-kadang jawab soalan, and then saya buat kerja dekat garden. So masa tu kadang-kadang tak mengizinkan untuk saya buat kerap live sharing ni. Tetapi macam saya kata, benda ni saya memang kena buat juga. Atas sebab-sebab yang macam saya kata tadi lah, atas untuk sebagai untuk sustain kami punya hidup lah. And then tetapi kalau andai kata apa benda saya buat ni, sharing tu tak mendapat tak ada orang yang beli ke, tak ada orang yang beli daripada store dalam masa terdekat lepas saya buat sharing macam ni, ataupun tak ada orang yang beri sumbangan atas perkongsian saya ni, tak apa, saya anggap macam tadi lah, macam betik tadi tu, kita tanam, kita dapat buah tu bila kita tengah harapan untuk kita makan betik tu. Tapi kalau bukan rezeki kita anggap itu sebagai sedekah. So apa juga saya memang terus terang mengharapkan agar penonton-penonton ni boleh dikonvertkan jadi buyers, pembeli untuk di store saya tu lah, dan ke semua, salah satu daripada ke semua store saya yang ada tu. Tetapi kalau tak ada dan juga tak ada siapa yang nak bagi sumbangan ke apa ke untuk dalam link yang saya bagi ni, tapi saya anggap segala ilmu yang saya sampaikan ini sebagai sedekah untuk yang insyaAllah saya berharap ia boleh menjadi sebagai satu saham untuk saya di akhirat nanti ya. Kalau jadi macam tu pun tak apa, alhamdulillah. So itulah sebabnya I buat my share ini dengan seriously. I buat seriously, I memandang
I prepare segala-galanya dengan sebaik mungkin sebelum I memulakan sharing macam ni ya. Okey, alhamdulillah. So jadi macam saya kata tadi tu, jadi hari ini saya akan cerita, hari ini saya merancang untuk bercerita mengenai, ingat tak 2 hari sudah saya ada share pasal kami dan anak-anak bukan petik lah, potong bunga matahari ya, sunflower yang dah kering, yang kita potong untuk dijadikan biji benih. Dan juga baru semalam saya share lagi satu video mengenai cara kami semua memproses bunga yang kami dah potong tu untuk dijadikan biji benih. Macam mana cara kami keluarkan biji benih daripada sunflower tersebut. Jadi pada hari ini saya nak saya bercakap insya-Allah untuk explore lagi mengenai topik pengumpulan biji benih ni berdasarkan daripada 2 video yang dah saya share dalam masa 2 hari ini ya. Satu jadi hari ini kita nak explore lebih lagi, insya-Allah saya akan explore lebih lagi mengenai pengumpulan biji benih ni. Macam mana cara kita boleh mengumpul biji benih, cara-cara dan tips-tips dan perkara yang mengenai pengumpulan biji benih ya. Ya. Wah, seorang lagi. Yes, kenapa? Tadi masa adik tengah silam pokok, adik petik kacang panjang. Satu ni adik punya, lagi 4 ni koyuk punya. Koyung punya tak ada sebab kecil lagi. Okey. So, ada kacang panjang. Ini daripada pokok kacang panjang tu. Tukar tunjuk. Okey. Tunjuk hasil singkat. Okay. Ini kacang panjang renek, kacang panjang dwarf. Yang ini juga videonya pernah saya share dalam beberapa hari sudah. I think dalam minggu ni juga aku rasanya ke minggu sudah. Saya tak ingat. Tapi ada share satu video pasal pokok kacang panjang renek yang kami tanam dekat dalam pasu, dekat rumah, dekat tepi rumah ni. So jadi pokok kacang panjang ni dia rendah saja dan boleh ditanam dekat dalam pasu, dan ini adalah salah satu tanaman yang sangat disukai oleh ketiga anak saya, 3 kids ni ya, kerana diorang semua suka makan kacang panjang ni. Kacang panjang ni satu yang specialnya kacang panjang ni apabila kita tanam di rumah, satu kelebihan yang sangat-sangat kelebihan yang sangat berguna lah sebenarnya. Bila kita tanam kacang panjang ni dekat rumah, orang ada masalah angin pun boleh makan. Ya, faham tak apa maksud saya? Kerana kacang panjang ni dia sangat terkenal dengan masalah angin. Ya, especially kalau orang-orang yang dah berumur, macam saya pun sama juga. Kalau saya makan kacang panjang yang dah terlebih umur, tak lama lepas tu dia jadi berangin lah perut, dia jadi sakit urat. Okey, yang tu masalah angin tu sebabnya especially orang-orang yang dah berumur, dia jarang makan kacang panjang atas sebab masalah angin ni. Tapi kacang panjang ni tak tahu tak kenapa dia berangin dan orang tak boleh nak makan sangat. Sebabnya ialah kacang panjang yang kita beli dekat market, yang kita beli kat market ke, tak kisahlah market ke, supermarket ke, hypermarket ke, adalah daripada ladang-ladang komersial. Jadi bila ladang-ladang komersial ni, maknanya ya, saya sebagai seorang petani dahulu sebelum saya sakit, saya seorang petani. Selama berbelas tahun saya jadi seorang petani komersial, organik, tetapi organik lah. Satu praktis yang dilakukan oleh semua petani komersial ni ialah dia akan memastikan dia nak maksimiskan hasil jualan dia tu sebanyak yang mungkin. Jadi untuk itu apa-apa sayuran yang dekat kebun dia tu, dia tak akan petik ni dalam keadaan yang muda ya. Dia pastikan hasil tu hanya akan dikutip betul-betul sebelum sampai ke threshold, sebelum dia bertukar menjadi tua. So that's why kacang panjang ni dekat kebun dia akan ambil betul-betul di hujung-hujung waktu. Betul-betul sebelum dia jadi tua. Jadi kacang panjang yang dah hampir tua ni, yang inilah kacang panjang yang berangin.
Itulah pasal bila kita makan tu dia akan jadi berangin. Tetapi kalau kita tanam sendiri dekat rumah, kita boleh petik muda-muda. Tengok macam ni muda-muda lagi, kecil-kecil lagi kita boleh ambil dah. Okey, kacang panjang dekat yang pokok ni kalau perasan beberapa hari tu lah saya ada share satu video, kita ada tanam 3 pokok, 3 pasu. Satu pasu, satu pokok. 3 pokok tu kerana untuk mengelakkan pertengkaran lagi macam sebelum-sebelum ni, setiap satu pokok tu untuk satu orang. Okey, apa lagi adik Amin? Okay, ni kacang panjang ni insyaAllah lain kali kita cerita. Oh, yang ni firecracker. Cili padi firecracker. Tolong kau ni kan? Okay. Dekat. Okay, tengok kat depan. Ini benda kamera kan? Okey, tunjuk. Okey, yang ni cili padi jenis firecracker. Ini kali berbuah ni. Jadi bila kali pertama berbuah ni dia saya pun tak tahu sama ada dia memang patutnya kecil macam ni ataupun besar lagi. Kali ni baru kali pertama kami tanam ni. Nama dia firecracker cili padi. Yang dia dikatakan jauh lebih pedas daripada cili padi biasa. Tak tahulah lagi kita suruh try. Okey, dah. Lepas tu tadi ada bunga telang ni. Nampak banyak so adik petik. So as usual bunga telang. Okay, bunga telang ni memang hari-hari banyak hasil dia dan ini kami buat keringkan untuk dijadikan bunga telang dalam uncang. Tu boleh beli dekat dalam store kami RM5 saja. RM5 yang murah je. Ada satu pack tu ada 10 uncang teh bunga telang ni. Okey dah adik. Nah ni kacang banyak. 10 uncang teh bunga telang ni, satu uncang tu kita boleh bancur dengan kita boleh rendam dalam air panas pun boleh, air biasa pun boleh. Elok untuk 1 liter air. So itu saja. Okey. Okey, itu saja. Sorry atas gangguan tadi. InsyaAllah pasal pasal kacang panjang tu nanti insyaAllah kita akan cerita lagi. Saya akan prepare nota untuk kacang panjang tu. Kacang panjang ni banyak cerita dia sebenarnya. Kacang panjang kumpulan kacang lah. Dalam English kita panggil legume kot sebutan dia, tapi Legume. So ini dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayunya kekacang, kumpulan kekacang. Kumpulan kekacang ni termasuklah kacang panjang, kacang buncis, kacang botol, jenis kacang yang menjala lah, kacang pis pun sama juga, rasanya macam tu juga. So jadi jenis kekacang yang menjala dan memanjat ni, dia ada specialty dia sendiri. Dia ada fun fact dia sendiri. Ada kelebihan dia sendiri. Banyak cerita dia mengenai kumpulan kekacang yang memanjat ni. Dia memang menarik. Memang satu tumbuhan yang bukan saja kalau dekat sini memang sangat disukai lah oleh 3Qs ni. Dia suka makan kacang panjang, kacang buncis pun kalau kita tanam dia suka makan macam tu je. Makan mentah macam tu je. So, tetapi ada banyak cerita lain di sebalik kacang panjang ni yang sangat-sangat menarik yang saya insyaAllah jika diizinkan saya akan share mengenai kacang panjang ni dalam sedikit tak berapa lama lagi insyaAllah. Banyak cerita-cerita menarik dia. Okey, so jadi kita sambung pasal hari ni pula ni. Okey, jadi sambil-sambil dengar tu lagi satu live session ni kita boleh dengar je, puan-puan boleh dengar je, tak perlu nak betul-betul tengok muka saya sampai habis live ni ya. Live ni mungkin insyaAllah dalam 40-45 minit macam tu je lah. So tak semestinya tuan-puan kena tengok muka saya sampai habis ni. Kerana saya banyak bercerita. Kalau saya live daripada office saya macam ni, saya banyak bercerita. Saya banyak bercerita mengenai dan tetapi saya tak adalah tunjuk proses, saya tak tunjuk proses buat apa benda. So jadi macam selalu saya kata saya bercerita tetapi saya bukannya bercerita mengenai ini bukannya program memasak di mana kita kena tengok setiap satu proses. Ini adalah saya bercerita mengenai kisah daripada kebun tepi rumah kami dan juga saya akan selitkan juga mengenai kisah di sebalik perjuangan saya, journey saya dalam rehabilitasi untuk recovery daripada stroke yang pernah yang saya alami dalam 3 tahun yang lalu. So jadi sambil-sambil dengar tu saya minta dalam serendah hati minta tolong kongsi gift dengan saya, kongsi
segi pengacara. Alhamdulillah segala pemberian anda amat kami hargai sekeluarga. Tuan-puan juga dijemput untuk membeli belah di store-store saya. Semua ada dekat dalam link yang saya share tu. Yang saya share ni link tu. Semuanya ada dekat dalam semuanya ada link semua store-store saya ada dekat dalam link yang saya share tu semua store ada. Store color orange ada, store color biru ada, store color hitam ada, dan juga yang terbaru store yang color merah. Store yang untuk pengusaha kecil macam saya lah. Tapi kalau barang-barang dekat dalam store saya tu pun paling mahal pun RM7. RM7 pun enzim baja yang tuan-puan boleh guna dekat kebun tepi rumah tuan-puan sendiri. Dan paling murah pun RM2 lebih je barang-barang dekat store saya. Jadi saya mengharapkan sokongan dan bantuan tuan-puan semua untuk membeli belah di mana-mana store saya yang ada tu, ataupun sekurang-kurangnya kalau tak ada benda sangat pun tekanlah follow kat bawah tu, tekan follow, tekan like, tekan tap tu bagi dia like, dan juga share juga sama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Kalau dekat platform biru ni, kalau tekan share boleh dia terus selepas habis session live ni dia akan jadi rakaman tu akan terus tersimpan dekat dalam wall saya dan boleh puan-puan share dengan rakan-rakan yang lain. Dia sekurang-kurangnya dia boleh memanfaatkan lebih ramai orang lagi dan menjadi harapan saya agar ia boleh menjadi saham akhirat saya dan keluarga dia di masa akan datang nanti. Tetapi walau apa saja pun bentuk sokongan tuan-puan dan puan, kami sangat-sangat menghargai dan akan sentiasa kami ingat dan serta doakan agar tuan-puan sekeluarga dipermudahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. So hari ini balik kepada cerita sunflower tadi, pasal biji benih tadi. Okey, ingatlah 2 hari sudah saya ada share video mengenai sunflower yang kami potong ramai-ramai dengan anak-anak. Sunflower tu dekat sebelah ni je, dekat Jenny, betul-betul dekat sebelah pejabat saya ni boleh nampak sunflower tu. Jadi saya ada tunjuk macam mana kita nak tahu bila kalau tuan-puan lihat kembali video yang saya share 2 hari sudah tu, sebelum saya ada tunjuk ada 2 biji sunflower yang kita dah potong untuk dijadikan biji benih. Dan kalau tuan-puan perasan ada pada sunflower ini untuk sunflower untuk saya rephrase balik. Okey, terima kasih Captain Awesome, terima kasih. Okey, ada perbezaannya bila mana kita nak harvest buah ke bunga ke ataupun biji benih. Ada jenis tanaman, ada jenis tumbuhan yang tak keluar buah, dia terus keluar biji benih. Ada jenis tanaman yang begitu. Dan ada juga jenis tanaman yang dia keluar buah dulu. Dia dah keluar buah, daripada buah dan biji benih tu kita dapat daripada buah tersebut. Dan ada juga tanaman yang biji benih dia tu dia adalah daripada bunga. Contoh yang paling senang, sunflower yang saya tunjuk 2 hari sudah. Video yang saya tunjuk 2 hari sudah. So jadi terdapat perbezaan antara jangka masa di mana kita boleh jangka masa di mana kita nak harvest hasil tersebut untuk makan ataupun untuk kalau bunga dalam kes bunga untuk perhiasan lah, ataupun untuk kita jadikan biji benih. Ada perbezaan dia ya. Kerana untuk makanan ataupun untuk hiasan kita perlu harvest dia lebih awal. Kalau buah-buahan macam contohnya buah betik, Koyum tadi dia tahu buah betik itu akan masak pada hari ini kerana semalam dia nampak buah betik tersebut
telah mula nampak kekuningan, iaitu tanda itu adalah tanda-tanda bermakna ia sudah hampir masak, dan dia pun menjangkakan hari ini buah betik tersebut akan masak dan boleh dipetik. Tetapi malangnya orang lain yang makhluk lain yang petik dulu. Tak apalah. Tetapi itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan betik tersebut dah sedia untuk dimakan. Dia jadi itulah keadaannya. Tetapi kalau kita ambil betik yang tadi tu, yang baru kekuningan tadi tu, ataupun hari ni dia dah hampir keseluruhannya kuning, kalau kita ambil daripada betik tersebut dalam keadaan begitu, biji benih dekat dalam betik tu tidak ada jaminan bahawa ianya sudah bersedia untuk tumbuh, ya, kerana biji benih tersebut dia belum matang lagi dekat dalam buah betik tersebut. Dia dalam, sebelum tu kita kena tahu struktur biji benih tu macam mana. Biji benih ni dia ada lapisan luar yang kita tengok. Apa sahaja biji benih, dia adalah satu lapisan luar keras, iaitu kulit dia tu, iaitu adalah pelindung kepada biji benih tersebut. Ada biji benih yang besar, ada biji benih yang kecil, ada yang sederhana, ada yang keras, ada yang lembut, tetapi semua biji benih adalah sama. Ianya mempunyai satu lapisan kulit di luar yang tujuannya untuk melindungi embrio. Embrio tu, apa yang ada dekat dalam biji benih tu, itu kita panggil embrio. Ya, embrio tu maknanya itu adalah kita panggil, secara saintifiknya kita panggil embrio, kerana itulah yang akan tumbuh untuk menjadi tumbuhan yang baru. Ya, itu kita panggil embrio. Tetapi kalau kita petik buah atau bunga terlalu awal, dia dah memang nampak bersedia untuk dimakan ataupun digunakan untuk tujuan lain, tetapi embrionya belum bersedia lagi, dan jadi kalau kita ambil biji benih daripada hasil tersebut, kemungkinan besar ianya tidak akan menjadi, kerana embrio tadi tu dia tidak bersedia lagi, dia tidak matang lagi. So jadi apa yang kita perlu buat ialah, kalau untuk biji benih ni, selalunya kita perlu tunggu lebih lama lagi. Bagi dia lebih masak lagi. Kalau macam buah-buahan, kita kena bagi dia sampai dia let's say, pasal hari ni Koyum cerita pasal betik, kita stick tu betik lah sebagai contoh lah. Macam dalam kes betik tadi tu, kita kena tunggu dia lagi sampai dia kuning lagi, lebih kuning lagi, sampai dia betul-betul ranum, orang panggil ranum lah, ataupun sampai dia dah jadi lembik, dan nampak kulit dia pun dah jadi macam nak kekeringan dah. Yang tu maknanya itu masa tu baru kita boleh ambil, kerana kita dah memberi lebih waktu lagi untuk embrio di dalam biji benih tadi untuk berkembang, untuk menjadi matang. So itu untuk buah-buahan. Jadi kita kena tunggu lagi sampai dia jadi kecut, sampai dia jadi hampir kering, baru kita boleh petik. Kalau kita nak gunakannya sebagai biji benih. Dan kalau untuk bunga pula, terima kasih lagi, Alhamdulillah, terima kasih Captain Awesome. Okay. Dan bagi untuk bunga pula, contohnya, contoh paling senang ialah sunflower. Pasal dah ada video dia yang saya share 2 hari sudah. Dekat dua-dua platform ni saya ada share video yang sama mengenai macam mana kami potong bunga sunflower tersebut. Sunflower, kalau tuan-puan tengok balik video yang saya share 2 hari sudah, memang sangat jelas saya dah tunjukkan bezanya di mana sunflower yang masih lagi cantik, masih lagi elok dan sesuai untuk kita potong, digunakan sebagai perhiasan, dan juga sunflower yang sesuai, yang dah cukup matang untuk kita harvest sebagai biji benih. Satu lagi saya tunjuk sekuntum sunflower yang dah terlalu kering. Saya terlupa nak ambil sampai dia jadi kering dan tak boleh digunakan lagi. So itu adalah memang video tu sangat jelas untuk menunjukkan perbezaannya ketiga-tiga fasa sunflower tersebut. Satu yang sesuai untuk kita harvest sebagai perhiasan, satu yang dah matang dan sesuai kita harvest sebagai biji benih, dan satu lagi dah terlalu lama. So jadi itu adalah balance dia.
Terlalu awal tak boleh, terlalu lama pun tak boleh. Jadi kalau terlalu lama, apa akan terjadi ialah uh, bunga dan buah-buah ni dia mengandungi moisture ya, basah, dia mempunyai kelembapan. Jadi bila kita biarkan dia terlalu lama, dia terlalu matang, kita biarkan dia kering terus kat dalam pokok, dia tak akan kering macam tu saja. Dia akan menjadi berkulat. Dia akan berkulat ya. Kulat tu datang daripada environment, daripada atmosfera, daripada angin sekitar. Jadi dia mesti akan berkulat kalau kita biarkan buah atau bunga tersebut terlalu lama, kering terlalu lama di atas pokok. Dia akan jadi berkulat. Yang itu saya ada tunjuk dalam video 2 hari sudah tu, bagaimana sunflower tersebut yang saya terlupa nak ambil sampai dia jadi terlalu kering dan dah pun berkulat. Nampak putih-putih dekat luar itu, putih-putih kulat. Yang ni kita dah tak boleh guna dah. Kalau kita harvest dan kita ambil biji benih, kita ambil biji daripada buah-buahan atau bunga yang dah berkulat, embrio dia telah pun mati kerana akar kulat tu akan melepasi daripada kulit biji benih tersebut dan akan menyerap cairan daripada embrio biji benih tersebut yang akan mematikanlah biji benih itu terus. Jadi biji benih itu nampak okey tetapi tak okey. Dia tak akan menjadi. So itu adalah tempoh mengenai tempoh matang yang kita perlu tengoklah sebelum kita nak harvest sebarang hasil untuk dijadikan biji benih. Kalau kita nak harvest untuk makan, untuk piasan, itu tak ada masalah. Itu semua orang tahu. Kita nampak cantik, kita nak potong-potonglah. Tapi macam kacang panjang tadi tu, kita nampak jangan kita tunggu sampai dia tua sangat. Kita ambil masa muda-muda, barulah sedap makan dan lebih sedap makan dan kurang anginnya. Itu dari segi. Okay, so jadi harapnya itu dah clear mengenai itu dah. Dan seterusnya semalam pula saya telah share satu lagi video bagaimana kami bekerjasama, saya dan ketiga-tiga orang anak, 3Qs, di mana kami bekerjasama, kami kopek satu-satu biji benih daripada sunflower tersebut. Ada 2 biji yang kami buat semalam, iaitu satu sebiji tu sunflower yang giant, yang besar sikit, dan satu lagi yang besar sekali dan juga yang kecil sikit iaitu sunflower yang normal lah. Okey, so jadi tapi dalam video tu saya tak tunjuk bahawa sebelum kita boleh kopek, kita boleh keluarkan biji benih tersebut. Ini untuk bunga lah, ini untuk bunga. Kalau untuk bunga macam ni, selepas kita potong daripada pokok tersebut, kita kena gantungkan dia. Okay, contohnya macam bunga tu, kalau ini hujung bunga tu, kita kena gantungkan dia, terbalikkan dia macam ni. Bagi bunga tu ke bawah, tangkai dia ke atas. Gantungkan dia dalam keadaan terbalik. Gantungkan dia dalam keadaan terbalik selama paling-paling kurang sehari ataupun paling-paling lama 2 hari. 1 atau 2 hari. Bukannya kena jemur dekat tengah panas, tapi letak sahaja dekat dalam suhu sekitaran yang biasa ya. Letak dekat bawah porch pun boleh, letak dekat bawah porch pun boleh, dekat dalam bilik pun boleh, ataupun dalam ada almari dekat luar rumah, nak letak dalam almari pun boleh, ataupun sebenarnya tak payah susah apa. Kami letak dekat atas meja dekat luar rumah tu. Ya, letakkan dia dalam keadaan terbalik. Bunga tu di bawah, tangkainya ke atas. Jadi yang ni buat tu selama paling-paling kurang 1 hari, paling-paling lama 2 hari. Jadi ni tujuannya ialah kerana bila kita potong bunga tersebut, dia masih lagi ada kelembapan masih ada lagi sikitlah sisa-sisa kelembapan dekat dalam bunga tersebut. Dan jadi kita nak bagi dia keluar, habiskan semua untuk tujuan penyimpanan. Ya, jadi bila kita nak bukan kurangan, seboleh-bolehnya kita tak mau ada kelembapan langsung dekat dalam biji benih yang akan kita simpan nanti tu. Jadi bila kita terbalikkan macam tu, kalau ada sisa-sisa moisture, sisa-sisa kelembapan lagi dekat dalam bunga tersebut, ianya akan evaporate, dia akan terbebas dalam udara, dia jadi lebih kering. So jadi yang tu yang kita nak buat ni, kita nak bagi dia kering, keringkan dia lagi. Dan
Lepas itu barulah kita boleh kopek, kita boleh keluarkan biji benih tersebut satu persatu seperti tunjuk dalam video semalam. Kita keluarkan satu-satu. Dan apabila kita keluarkan satu-satu biji benih tersebut, sambil-sambil tu kita testing lah. Kita testing ini, tapi yang ni lebih sesuai dibuat kalau biji benih yang kita boleh pegang lah. Yang boleh pegang tapi yang terlalu halus sangat macam sawi ke bayam ke apa semua, yang ni susah sikit. Yang ni susah sikit. So, sambil-sambil kita buat tu, kita pegang-pegang tengok. Bila kita pegang tu sebenarnya kita boleh rasa lah sama ada biji benih tu kosong. Kosong tu dia kulit sajalah, ataupun biji benih tu dia terlalu lembut lah. Dia sebenarnya kadang-kadang dia embrio tu tidak terhasil, jadi dia ada kulit saja. Jadi yang ni itulah tujuannya. Sebelum kita asing-asingkan kita sambil tu kita pegang-pegang tengok. Kalau ada yang kosong tu kita buang lah. Kalau ada yang kosong tu kita buang. Kalau ada yang kita rasa lembik sangat tu, macam apa dia, tak, kita sebenarnya saya susah nak explain macam mana ni. Tapi kalau kita pegang biji benih tu, sebenarnya kita boleh rasa sama ada biji benih tu ada isi penuh atau tidak. Jadi kita nak cari biji benih yang ada isi penuh. Ya, dan itu sebenarnya kalau tuan-puan nak simpan biji benih untuk sendiri, untuk kegunaan sendiri, tak apalah. Tetapi di sini dekat 3Q Garden ni, biji benih tu kami gunakan, bukan saja kami gunakan sini, tetapi kami gunakan untuk jualan juga. Jadi untuk tu kami kena pastikan setiap biji benih yang kami kutip tersebut, dia bila kami pegang, kami nak pastikan ianya berisi penuh, isi dia penuh. Kami nak pastikan isi dia penuh supaya ia boleh mengeluarkan, ia boleh bercambah dengan baik dan dia boleh menghasilkan tumbuhan baru yang baik. Jadi itulah tujuannya. Tetapi kalau jadi itu untuk maintain kami, itu untuk maintain standard dia lah, untuk maintain standard dia, untuk memastikan biji benih yang kami jual tu adalah biji benih yang paling baik lah, yang paling baik yang paling baik yang diambil daripada hasil tanaman kami. So dah benda tu dah okey, baru kami berani jual lah. And then satu lagi di sini juga di 3Q Garden ni, satu lagi praktis biasa kami, yang setiap kali kami buat, setiap kali bila kami harvest apa-apa hasil di kebun tepi rumah kami ni untuk dijadikan biji benih. Satu lagi praktis yang biasa kami buat ialah kami pastikan kami testing dulu biji benih tersebut. Yang mana yang dah kutip tu kami ambil secara random, mungkin 5 biji, 6 biji macam tu, dan kita tanam semula. Tanam semula untuk tujuannya untuk tengok dia boleh bercambah dengan adakah kadar pencambahan dia menepati dengan standard pencambahan bagi tanaman tersebut. So macam maknanya di sini ialah setiap jenis tanaman dia ada standard masa percambahan dia yang tersendiri. Iaitu contohnya cili, tempoh percambahan dia 10 ke 14 hari. Itu tempohnya, itu standard dia. Sunflower tempoh percambahan dia adalah 7 hari, 7 ke 10 hari. Cili tadi 10 ke 14 7 ke 10 hari itu untuk sunflower. Kalau sawi 2 ke 3 hari sawi. Kangkung 1 ke 3 hari. Kangkung cepat. Ada lagi, banyak lagi. Apa lagi yang kita selalu tanam? Selasih cepat 2 hari ke 3 hari dia akan bercambah. So setiap apa yang saya cuba nak ceritakan di sini ialah setiap satu tanaman, biji benih tanaman ni mempunyai tempoh percambahan dia yang berbeza-beza. Ya, ada yang paling cepat, ada yang sehari dia dah mula keluar dah sehari dia dah mula keluar dia punya putik pucuk dia tu. Ada yang sampai 2 minggu cili tadi tu. So setiap satunya mempunyai waktu percambahan yang berbeza-beza. Jadi bila kami kutip biji benih, kami simpan biji benih tu, sebelum kami simpan biji tersebut, sebelum kami simpan biji benih tersebut,
Apa yang sebab kita cuba tanam dulu. Kita cuba tanam dulu. Macam sunflower tadi. Sepatutnya ia akan tumbuh bercambah dalam masa daripada 7 ke 7 ke 10 hari kan. Kata tadi 7 ke 10 hari kan. Okay. So, uh, kami cuba dulu tanam sunflower tersebut. Dan tengok adakah dia betul dia boleh bercambah dalam jangka masa yang sepatutnya. Okey, kalau boleh, kalau betul dalam masa 7 hari tersebut dia bercambah, dia dah bercambah, okey, maknanya okey, biji benih ni telah melepasi segala ujian piawaian dan maknanya kita boleh terus menjual dia tanpa sebarang masalah, insya-Allah. So itulah caranya di mana kami menentukan yang mana yang boleh dijual, yang mana yang tak boleh dijual biji benih. So that's why itu adalah cara kami. Ini adalah biji benih. Minta maaf nak minum sikit. So inilah proses-proses yang terlibat dalam mengutip dan menyimpan biji benih heirloom. Heirloom seed. Heirloom seed tu maknanya biji benih warisan, biji benih yang biji benih asli yang diwarisi turun temurun. Diwarisi bukan diwarisi oleh datuk nenek saya, tetapi diwarisi oleh tumbuhan yang sama, tanaman yang sama, generasi demi generasi. Ini kita namakan heirloom seed, biji benih warisan. Yang biji benih warisan dan biji benih hybrid adalah sangat-sangat berbeza. Dia adalah betul-betul berbeza. Okay? Kalau tuan-tuan ingin membina seed bank sendiri, ini adalah sebenarnya saya pun pernah cerita sebelum ni bahawa ini adalah satu perkara yang sangat popular di kalangan kebun-kebun komuniti di seluruh Malaysia. Banyak kebun-kebun komuniti yang saya telah bagi nasihat mengenai penyimpanan biji benih dan dijadikan seed bank mereka sendiri. Seed bank ini kita hanya boleh menggunakan tanaman biji benih warisan sahaja. Kita tak boleh gunakan biji benih hybrid untuk dijadikan seed bank kita. Macam kita beli biji benih hybrid, kita tanam dan dah dapat hasil, kita simpan biji benih dia untuk menjadi kita simpan biji dia untuk dijadikan benih. Tak boleh. Tak jadi. So itulah bezanya. Hybrid ini cerita agak panjang juga. InsyaAllah lain kali juga kita akan cerita. So itu saja mengenai biji benih 6.5 dah. Okey, sebenarnya gardening ni sejak saya sakit macam ni, inilah yang benda yang saya buat hari-hari. Ini adalah salah satu aktiviti yang sangat menenangkan. Ya, kalau dulu bila saya buat kebun, saya mengusahakan kebun komersial memang pressure, sangat pressure. Hari-hari kena pressure daripada macam-macam, daripada buyer, daripada semualah, pekerja lagi, kerja macam-macam lah, macam-macam ni. InsyaAllah nanti saya akan satu hari saya akan ceritakan cabaran-cabaran dan perkara-perkara yang pernah saya lalui sebagai seorang petani komersial. Tapi bila sekarang ni lepas sakit ni saya dah tak buat lagi dah kebun komersial dan saya bertukar menjadi home gardener sekarang ni. Dan di samping menjadi home gardener ni, saya bercerita pengalaman saya, mencerita ilmu saya. Kalau banyak benda-benda yang saya buat dekat kebun dulu, yang boleh kita praktikkan di rumah, di kebun tepi rumah. Dan benda-benda inilah yang saya akan share dengan tuan-puan dan puan-puan semua. Ada banyak persamaan dia dan ada banyak benda yang sebenarnya lebih mudah untuk kita lakukan, lebih baik jika dilakukan di rumah, di kebun tepi rumah berbanding dengan apa yang kita buat di kebun. Contohnya macam penghasilan baja, penghasilan racun yang dengan menggunakan bahan-bahan terbuang, bahan-bahan recycle. Jadi saya selalu cerita macam mana cara kita nak buat baja sendiri, macam mana cara kita nak buat kawalan serangga sendiri, kawalan perosak sendiri. Jadi bahan-bahan yang digunakan tu adalah kebanyakan bukan kebanyakan, boleh dikatakan hampir semua tu bahan-bahan tu yang boleh kita dapat di rumah, yang kita boleh gunakan di rumah. Bahan-bahan daripada rumah lah, bahan-bahan yang biasanya dekat rumah kat Malaysia ni, mana-mana rumah kat Malaysia ni mesti ada.
So jadi perkara ni lebih mudah kalau kita lakukan di rumahnya. Inilah ilmu-ilmu yang akan saya kongsi dengan tuan-puan dan semua. Akan saya sentiasa kongsi dengan tuan-puan dan puan-puan semua. Tolong doakan agar saya sentiasa dikurniakan kesihatan dan juga kekuatan untuk terus berkongsi dengan tuan-puan dan puan-puan semua. Jadi kerana sejak saya kena stroke ni, angin asma ni, banyak perkara yang berubah. Ya, banyak dalam kehidupan saya banyak benda yang berubah, banyak benda saya kena adapt balik, saya kena belajar semula. Ya, kerana apabila sebenarnya ini bukan saya kata, ini doktor yang bagi tahu, doktor yang bagi tahu dekat saya. Sebenarnya stroke ni dia bukannya sakit yang melibatkan dia lumpuh kan, dia kesan daripada stroke tu adalah lumpuh. Dia lumpuh tu, dia jadi bila kita kena stroke ni bukannya masalahnya daripada segi sendi ke otot ke apa ke. Dia bukan masalah tu. Dia sebenarnya stroke ni adalah serangan pada otak. Ya, ada bahagian otak kita tu yang akan rosak apabila kita kena stroke, apabila seseorang tu kena stroke. So jadi tanda-tanda awal dia pernah saya ceritakan sebelum ni, boleh tengok balik dekat dalam, kalau tak ada dekat sini, boleh tengok dekat platform biru ataupun boleh tengok dekat platform color merah yang ada butang play tu. Saya ada share dekat sana. Kalau nak tahu link dia apa, tengok link kat bawah tu ataupun nanti boleh contact saya balik, saya boleh tunjuk di mana yang tuan-tuan boleh tengok rakaman sharing saya sebelum ni mengenai tanda-tanda awal yang kita perlu ambil perhatian sebelum kita kena. So jadi ia adalah serangan pada otak. Jadi bila seseorang tu kena stroke ni, apa yang terjadi ialah sebahagian daripada otak dia tu akan rosak. Dia stroke ada dua, satu hemorrhagic. Hemorrhagic tu ada pendarahan. Ataupun ischemic. Ischemic tu yang saya kenal ni ischemic stroke lah. Pendarahan tu dia selalunya lebih teruk lah. Dia akan jadi lebih teruk. Kena ada pendarahan, ada salur darah yang pecah kat dalam otak tu dan dia mungkin akan merebak dan akan menjadikan kerosakan yang di kawasan yang lebih luas lagi. So jadi hemorrhagic stroke tu lebih berbahaya. Jadi bila kena hemorrhagic stroke tu tindakan cepat akan dibuat oleh pihak doktor untuk operate mengeluarkan darah dalam kepala apa semua lah. Tapi ischemic stroke pula adalah melibatkan salur darah yang tersumbat mungkin oksigen tak sampai atau darah tak sampai ke kawasan tertentu dekat dalam otak tu. Yang tu yang jadi pada diri saya, ischemic tu ada salur darah di satu kawasan dekat belah kanan ni yang tersumbat, yang mengakibatkan pada hari serangan tersebut kawasan tersebut rosak kerana tak sampai oksigen dan terus mengakibatkan saya lumpuh sebelah badan sebelah kiri ni. So jadi doktor yang beritahu, doktor pakar yang beritahu, yang menceritakan benda ni kepada saya. Jadi perkara pertama yang kita perlu buat bila kita kena ni ialah melatih semula otak kita ni. Melatih otak yang terkena tu. Melatih semula, okay, boleh? Melatih semula bahagian otak kita tu supaya otak tu dia boleh recover balik. Ya, kerana bila kita lumpuh tu ialah kesan daripada kerosakan di otak tu yang mengakibatkan lumpuh. Tetapi otak kita tu bukan ada satu bahagian yang rosak tu, kita ada banyak bahagian lain yang tidak digunakan sepenuhnya. Jadi kita kena melatih melalui bahagian lain tu untuk mengambil alih fungsi badan yang lumpuh tersebut. Jadi itu yang pentingnya, itu yang key dia, melatih semula bahagian otak yang telah yang okey, melatih semula. Jadi untuk melatih semula bahagian otak tu, jadi kita kena pastikan otak kita ni sentiasa sihat. Jadi untuk menjadi jadi bila kita pergi fizio tu, apa yang kita buat aktiviti semasa fizio tu, iaitu dia banyak repeat benda, buat suruh exercise repeat banyak kali. Itu pun saya pernah share sebelum ni, exercise yang saya buat, exercise muka, exercise tangan, yang mana yang the key is kita kena sentiasa repeat buat sampai 20 kali setiap satu session, buat 20 kali, 30 kali, banyak-banyak kali. Itu adalah semua untuk kita bagi ada connection balik anggota yang lumpuh tu dengan bahagian otak yang lain. So jadi
itulah fungsinya untuk kita buat fizio tu, untuk bagi ada connection balik dengan bahagian otak yang lain. Dan di masa yang sama kita kena pastikan otak kita tu sentiasa aktif, sentiasa bekerja. Jangan kalau kita duduk terbaring menangis hari-hari, tak buat apa hari-hari menangis hari, kenapa jadi macam ni, kenapa lah jadi macam ni kat aku, kenapa lah sedih hari-hari tu, sedih tak jadi apa. Memang tak jadi apa, makin teruk adalah kerana otak kita tak gerak, otak kita tak berjalan, dia tepu macam tu je. So that's why ni doktor sendiri yang beritahu kat saya, doktor pakar tu sendiri yang beritahu, dia kata that's why kita kena sentiasa bagi otak tu berjalan, bagi sentiasa otak tu bergerak supaya dia tak jadi dormant, dia bila otak kita tak berkembang, dia tak bekerja, dia akan jadi makin teruk. Ya, sakit tu dia akan merebak, bahagian yang rosak tu akan merebak. So jadi kita kena sentiasa bagi aktif lah. Bagi aktif. Jadi macam mana caranya saya mengaktif bagi memastikan sentiasa otak saya tu sentiasa aktif. Macam ni lah gardening. Benda ni, the key is kita kena sentiasa teruskan melakukan perkara-perkara yang kita minat buat dulu, teruskan buat sekarang. Buat macam seolah-olah macam tak ada apa yang berbeza, tak ada apa perubahan, tak ada apa yang berbeza antara dulu dengan sekarang. Dulu aku selalu buat macam ni, sekarang mahu aku kena buat macam ni juga. Kalau tuan-puan menjaga ahli keluarga atau sesiapa sahaja yang diserang stroke, ini yang kita kena ajar orang jagaan kita tersebut. Kalau dulu, contohnya kalau jaga ayah, kalau ayah tu dulu hari-hari dia baca paper, dia baca surat khabar, bacakan surat khabar, bagi dia baca surat khabar hari-hari. Kalau dia tak boleh nak duduk, tak boleh nak pegang surat khabar tu, kita tolong bacakan. Kalau dia susah ni, kita tolong bacakan surat khabar dekat dia. Yang penting, apa benda yang dibuat sebelum ni, selepas sakit pun, buat juga benda tersebut. Dulu, sebelum sakit, saya buat kebun. Saya buat kebun komersial. Kebun organik komersial. Kebun sayur juga. Komersial. Lepas saya sakit, saya tak boleh buat kebun lah. Tapi benda tu benda tu yang saya minat. Benda tu yang saya buat daripada saya kecil-kecil lagi. Saya mula gardening daripada saya kecil-kecil lagi. Daripada sekolah rendah lagi saya dah buat. Saya dah start gardening. Bersama dengan ibu saya, datuk saya. Daripada kecil-kecil saya buat benda tu. Memang saya sangat-sangat suka menanam tanaman. Itu yang saya suka buat. Jadi lepas sakit tu, adakah saya nak berhenti buat benda tu? No, tak boleh. Saya kena continue juga. Walaupun dalam skala yang lebih kecil. Jadi itulah sebabnya terus kita buat kebun tepi rumah, 3Q's Garden sekarang ni. Sekarang dah tak ada dah. Khadijah Nature Farm dah tak ada dah. Kita bertukar menjadi 3Q's Garden. Kita tanam kecil-kecilan dekat sini. Di samping boleh mengaktifkan otak saya, mengekalkan aktif otak saya, buat benda yang kita selalu buat, memberikan ketenangan, benda-benda macam tu. Jadi di samping tu kita cuba juga untuk terus menjemput rezeki dengan cara macam ni. Walaupun dalam skala yang lebih kecil, tapi Alhamdulillah adalah juga rezeki kami di sini. Itu satu. Dan satu lagi, apa benda yang kita minat buat dulu, teruskan buat begitu juga. Kalau kita jaga ayah dia macam tadi dia kata dia suka baca paper hari-hari. Bagi dia baca paper hari-hari. Kalau contohnya ayah tu dia suka tengok bola. Dulu dia suka tengok bola. Bagi tengok bola lagi. Bagi. Teruskan buat benda perkara yang sama. Saya dulu suka menulis. Dan sekarang pun saya teruskan menulis juga. Lepas tu, saya suka, iaitu yang saya buat ni, ini juga atas nasihat daripada doktor saya juga tu. Dia kata cuba lakukan semula perkara-perkara yang kita seronok buat masa zaman dulu-dulu, masa zaman kita remaja dulu, masa zaman kita kecil-kecil dulu. Cuba fikir apa benda yang kita buat masa muda-muda dulu, masa kita kecil-kecil dulu, apa benda yang kita boleh buat yang kita boleh buat semula sekarang ni. Jadi apa yang saya buat, bila ada masa lapang saya tengok TV, saya tengok siri yang lama-lama yang dulu-dulu. That's why semalam saya baru share satu video. Saya tengah menonton siri Transformers yang original ni, Generation 1. Ini masa tahun
pertengahan 80-an dia tunjuk dekat TV. Masa tu pun saya sekolah rendah lagi. Tapi itu adalah rancangan yang paling saya minati masa saya kecil. Itulah nombor satu. Yang itu saya teringat sampai sekarang. Jadi kesannya ialah apabila saya tengok balik Transformers ni, Transformers Generation 1 ni, bila saya tengok balik segala memori di zaman kecil dulu dia datang balik pelan-pelan. Sambil saya tengok satu episod tu, tiba-tiba saya boleh teringat, teringat lagi masa ni, masa pernah sekali ni puluh nak tengok cerita ni sampai kena marah lah dengan mak dengan abah. Kita boleh ingat benda macam tu. Benda kecil-kecil dulu tu. Ni berapa puluh tahun dulu tiba-tiba boleh datang balik memori tu. Itu menandakan bahawa otak saya masih aktif, masih tengah bekerja keras, masih lagi tengah bekerja dan masih lagi berfungsi dengan baik. So jadi insya-Allah ini adalah tanda-tanda progres yang baik lah, tanda-tanda progres yang baik, dan insya-Allah itu menandakan bahawa recovery tu masih ada harapan untuk recovery tersebut. Dan recovery tersebut sikit demi sikit tu tak kisah, sikit demi sikit tu tak apa asalkan ada. So jadi itulah itu adalah nasihat yang paling baik yang pernah saya terima daripada doktor saya dulu bila saya bertemu ni, dan boleh saya kongsi dengan tuan-puan. Kalau tuan-puan sama-sama senasib dengan saya, survivor seperti saya juga, ataupun tuan-puan menjaga ahli keluarga yang mengalami nasib yang sama. Ini adalah satu perkara sangat penting untuk dilakukan ni. Kita sentiasa aktifkan otak pemikiran orang yang kita jaga ataupun diri kita sendiri. Ya, buat apa benda yang kita suka buat dulu, apa benda yang siapa-siapa apa yang dia suka buat dahulu, teruskan buat sekarang. Jangan berhenti. Jangan biar dia duduk saja, jangan biar dia baring saja, jangan biar duduk hari-hari mengenangkan nasib, hari-hari sedih. Sedih tu bukan tak boleh, tetapi sedih sekejap-sekejap boleh. Tak payah nak sedih sampai bertahun-tahun. Memang saya akui, saya sendiri pun bila mula-mula kena tu pun menangis hari-hari, sedih hari-hari. Fikirkan kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni. Segalanya telah aku buat, segalanya aku sentiasa jaga makan, jaga minum, aku aktif, tapi kenapa boleh jadi macam ni. Hari-hari duk menangis, duk mengenangkan, especially bila tengok muka anak-anak kecil-kecil lagi, semua anak-anak tu lagi sedih, lagi tengok muka anak-anak lagi menangis, lagi bercucuran air mata. Macam manalah aku nak jaga, macam manalah aku nak provide untuk anak-anak bini ni dalam keadaan macam ni. Tapi sedih tu ada limit dia. Dah sampai satu masa kita move on kerana kita sedar, kita perlu sedar yang sedih menangis hari-hari tu tak akan membawa ke mana, kita tak akan jadi sembuh, tak akan ada progress jika hari-hari duk menangis hari-hari, bersedih hari-hari. Jadi kita kena move on, buat benda. Jadi itulah antara perkara yang pertama yang boleh kita buat, ialah sentiasa kita aktifkan diri kita, terutama sekali aktifkan otak kita tu, pastikan dia sentiasa bergerak, dia sentiasa berjalan. Kerana recovery daripada stroke ni bermula daripada apa yang terjadi dekat dalam otak kita tu. Kerana dia kerosakan tu bermula dekat otak tu, jadi pemulihan tu pun kena bermula dekat apa yang ada dekat dalam otak ni. Jadi itu saya rasa itu saya dekat sejam dah kita bersembah hari ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi lain kali. Saya tak boleh nak betul-betul janji lah berapa hari apa nak buat, tapi insya-Allah secepat mungkin saya akan berkongsi lagi. Jadi terima kasih banyak-banyak, alhamdulillah, terima kasih kerana menyertai saya ni. Hari ni first time saya buat dua sekali lah. Mula-mula satu dekat laptop ni, guna dekat laptop ni platform biru, dekat sini telefon,
platform Kala Hitam. So sekarang saya tak tahu jadi ke tak jadi ni. InsyaAllah menjadi kot. Kalau jadi lepas ni boleh buat lagi. Sebenarnya saya pun tu fikir macam mana cara nak buat. Kalau nak buat dua kali kalau nak buat dua kali live, sekali dekat sini, sekali dekat sana, memang penat lah. Memang penat. So jadi kalau tak boleh buat dua sekali macam ni, Alhamdulillah. Okay, I think that is all for today. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menyertai saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu pula. Dan saya akan update lah. Saya akan update nanti dekat dua-dua tempat saya akan update. Saya akan update bila yang seterusnya. Dan sebelum tu insyaAllah saya akan sentiasa berkongsi video-video baru, tulisan-tulisan saya dekat dalam kedua-dua platform ini untuk yang bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi lagi sekali terima kasih banyak. Dapat tahunan ni pun aku 7 dah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Good evening everyone. Jumpa lagi di lain kali ya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih.